Okay, so kita continue lagi pembelajaran kita dengan contoh 10. Okay, so nampak tak? Sekejap cikgu nak besarkan sikit. Okay. So, diberi bahawa garis lurus ni, okay, ni garis lurus yang pertama kita, 4x tambah 3y sama dengan 18 adalah selari dengan garis lurus 2x tambah hy bersamaan dengan 20. So, kita nak cari nilai h pula. Okay, so nampak tak dekat sini dia kata garis lurus yang pertama ni, okay, garis lurus yang pertama ni memang selari. Okay, so bila selari nanti M1 ni, okay, katalah kita namakan dia sebagai M1 lah sebab ni persamaan yang ke-1 kan. Ini persamaan yang kedua. So, kita akan samakan nanti M1 sama dengan M2. Okay, makna kata gradient yang equation pertama akan sama dengan gradient equation kedua. Sebab apa dia sama? Sebab soalan memang dah kata depa ni memang dah for sure, depa ni dah memang selari. Okay, so macam ni kita nak cari. First of all, kamu kena buat. Okay, so kamu kena ubahlah sikit sebab kita nak cari ni kan, M dia kan. So, apa-apa pun ingat, y, m, x plus c ini memang standard form dia. Okay, so kita ubah yang ni dulu. Okay, kita ada 4x tambah 3y sama dengan 18 kan. Okay, so macam ni kita nak ubah. Yang mana yang bukan y, kita ubah ke kanan. Kita ubah tempat lain lah. Okay, so sebab kita nak jadikan y ni sebagai subjek, so ambil yang bukan y ni pindah ke kanan. Okay, so yang ni tambah, dia akan jadi tolak. So, kita dapat 3y sama dengan 18 tolak 4x. Okay, lepas tu nak jadikan y sebagai subjek, kita akan ubah 3 ni kan. Okay, so ni darab, dia akan jadi bahagi. So, kamu akan dapat y equal to 18 bahagi dengan 3. Lepas tu tolak 4x per 3. Okay, so yang ni kita boleh kecilkan tak? Okay, ni tak boleh. So, ini kita boleh kecilkan lagi. Kita dapat 6. Okay, so cikgu nak kamu tulis dalam bentuk format ini sebab nanti senang kita nak compare kan. So, tak apa. Tulis saja y. Okay, yang mana ada mx. So, yang ni lah kan. So, negatif 4 per 3x sama dengan tambah dengan 6 sebab dia nombor positif. So, dia tambah lah. Okay, so yang ni M1 kita dapat. So, kamu tulis kat sini sikit. M1 kita dapat negatif 4 per 3. Kenapa M1? Sebab 1 ni merujuk kepada persamaan yang pertama. Okay, so sekarang ni kita compare pula untuk persamaan yang kedua. Persamaan kedua kita ni, kita dapat, okay, cikgu tulis kat sebelah ni, 2x tambah hy sama dengan 20. Okay, so macam mana? Sama juga kita akan jadi y dia sebagai subjek. Okay, so y kita jadi subjek. Okay, so kita akan ubah ini 2x ni pindah ke kanan. Okay, so kita akan dapat sekejap. Okay, kita akan dapat hy, yang ni positif kan, bawa ke kanan dia akan jadi negatif 20 tolak 2x. Okay, lepas tu kita nak jadikan y sebagai subjek. So yang ni kan darab, so kita akan jadi bahagi. So yang ni kita pindah, dia akan jadi bahagi. Maka cara penulisan dia ialah 20 per h tolak 2x per h. Okay, so kamu tulis balik lawa-lawa ikut format yang ni. Y equal to tolak 2x per h tambah dengan 20 per h. Okay, so sekarang ni M2 kita dapat nilai dia. Okay, M2 kita dapat nilai dia negatif 2 per H. Okay, yang ni boleh abaikan sebab kita tak mau cari pun nilai y-intercept. Kita nak cari nilai gradient sahaja sebab dekat sini kita dah set dah. M1 sama dengan M2. So, ingat M1 ni mewakili kepada equation yang pertama. M2 ni mewakili kepada equation kedua. Kalau kamu nak buat M sama dengan M, okay, kamu boleh juga nak buat M sama dengan M. Tapi nanti kamu confuse lah kan. So, cikgu nak buat, nak memudahkan kamu, takut kamu terconfuse nanti. So, kita label siap-siap. M1 merujuk kepada equation pertama. M2 merujuk kepada equation yang kedua. So, dekat sini kita dapat M1 sama dengan M2 kan. Okay, so M1 kita negatif 4 per 3 kat sini. M2 kita negatif 2 per H. So, sekarang ni kita akan compare. Alright. So, dekat sini, nampak tak tadi kita tulis kat sini kan? M1 sama dengan M2. Sebab apa dia sama? Sebab ni
garis yang selari. Dapat soalan memang dah beri macam tu kan. Okey, so kamu masukkan saja M1 kita dapat tadi negatif 4/3 sama dengan M2 kita dapat tadi negatif 2/H. Okey, so macam mana kita nak cari nilai H? Kita akan bawa H ni naik ke atas. Okey, H ni kita akan naik ke atas. Okey, so dia akan jadi negatif 4 didarabkan dengan H kan. Didarabkan dengan H bahagi dengan 3 bersamaan dengan negatif 2. Lepas tu kita nak cari nilai H, kita akan ubah 3 ni kan bahagi, kita pindah ke kanan dia akan jadi darab. Okey, so cara kamu tulis dia, negatif 4 darab H jadi 4H lah kan. Sama dengan negatif 2 didarabkan dengan 3. Lepas tu negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. Negatif 4H. Okey, so sekarang kita nak cari nilai H sahaja. Bila kita nak cari nilai H sahaja, negatif 4 ni kita akan bawa ke kanan. Okey, so ni darab. Bila kita ubah dia akan jadi bahagi. So kamu tulis H equal to negatif 6 bahagi dengan negatif 4. Okey, so negatif bahagi negatif dapat positif lah, nombor positif. So 4 dengan 6 boleh kira. Okey, 4 dibahagi dengan 2 dapat 2. 6 bahagi dengan 2 dapat 3. So kita dapat H dia 3/2. Positif 3/2 ataupun 3/2 sajalah sebab dia nombor positif. So H kita ialah 3/2. So ini final answer. So makna kata M1 ni, yang ni M1 dia dapat 3/2. Sini pun dapat 3/2. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham lah kan. So kita dapatlah nilai H dia sekarang ni. Nilai H kat sini 3/2 lah. Kalau kamu nak for sure lagi, kamu boleh compare, kamu boleh masukkan nanti kira-kira dapat tak M dia sama tak nanti. Okay, so thank you. Kalau ada soalan boleh tanya